Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah melakukan mengerjakan 15 perkara, maka bala pasti akan turun. Bermakna amalan-amalan ni amalan menjemput balak dia panggil, yang mengundang bala kemurkaan Allah Ta'ala. Sahabat bertanya, apakah 15 perkara itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, bagi menjawab ni, itulah pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu, ya, pemimpin-pemimpin dia sama-sama dia para projek sama-sama dia ni, kan? Tengok ada ke tidak tu tadi, mana-mana negara itulah. Maknanya apabila harta negara beredar pada orang-orang tertentu, bukan dijadikan sebagai amanah menjaga membela rakyat. Yang kedua, apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan, amanah kepimpinan diberi, dia polo Nabi habis mengumpul harta dia. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Ya, orang belajar tu memang boleh zakat tapi tak bagi hutang, besok kena bayar balik. Ya, itu semua dalam hadis Nabi beritahu. Ya, dia akan berlaku kan? Sebab ini ada amaratus sa'ah, dia panggil tanda-tanda kiamat. Ya, tanda kiamat Rasulullah sebut dia akan berlaku. Semua kita mengelak daripada benda yang tak sebenar. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isteri. Orang panggil apa? Queen control. Maknanya suami dia kehendak isteri bila turut. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibu bapa. Ini dah terlampau banyak tadi. Kalau jadi macam hamba pada mak bapak dia. Yang keenam, sedangkan ia berbaik-baik dengan kawan rakan akan menjaga mak bapak dia, dia buat sebaliknya. Ya, tidak dipedulikan, ya, tidak diberikan layanan yang sepatut dan sebagainya. Yang ketujuh, dan ia suka menjauhkan diri dari ayahnya. Ya, suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Maknanya dia nak mengelak diri. Dia suka kepada kawan-kawan, dia berhibur. Yang ke-8, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Masjid dah jadi macam pasar yoya dan ya. Itu semua tanda-tanda dekat kiamat. Bala akan turun. Yang ke-9, yang menjadi ketua seorang kaum, orang yang terhina di antara mereka. Ya, dia jadi ketua tapi masya-Allah kes malam-malam. Ya, macam-macam hal semua orang pun tahu. Itu benda maknanya tanda ada kan. Kita buat elak mesti berlaku. Itu tanda kena kiamat kan. Orang yang tak layak dilantik. Yang ke-10, seorang dimuliakan kena takut kejahatan. Seorang tadi dimuliakan sebab apa? Takut kena tindakan. Kalau tak muliakan dia, dia kena tekanan, pemecatan, hukum macam-macam. Jadi muliakan dia bukan sebab akhlak dia baik, sebab akhlak dia huduh panggil. Ya, dia kira apa nak semelia orang. Ini perangai disebut Rasulullah SAW. Rasulullah ni pimpinan agung kita tuan. Allah. Jadi seorang tu mulia sebab takutkan kejahatan, mana tindakan ugutan dia. Yang ke-11, khamar arak sudah diminum di merata-rata dan macam jadi air teh kopi tuan. Yang ke-12, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Mana kain sutera yang dilarang kaum lelaki memakai. Rasulullah pegang emas dengan sutera. Rasulullah kata hazani haramani ala zukuri ummati. Dua perkara ini ditegah, diharamkan pada lelaki umatku. Ini khas untuk perempuan saja. Jadi dah banyak dah, ya, dipakai kain sutera. Itulah kerosakan demi kerosakan berlaku. Yang disuruh dia tak buat, yang dilarang tu menjadikan minat dia nak melakukan. Atau maknanya akhir-akhir dunia itulah jadi perkara yang sebagian sedemikian dia sebut oleh baginda sallallahu akan membawa balik. Yang ke-13, para artis disanjung-sanjung. Wah, dia ada majalah khas tuan. Majalah semua ada untuk dia. Ulama-ulama akan ditekan macam-macam, labelkan macam-macam, difitnah. Artis bukan main, ya. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Ya, mereka jadikan muzik sebagai apa? Untuk menenangkan jiwa dia, mengambil kesedapan bukan dengan Tuhan, dengan muzik, benda-benda diharamkan. Yang ke-15, generasi akhir umat melaknat generasi yang pertama, sahabat. Dah boleh dah ni. Ini Syiah macam dia. Sahabat dikapi ke sahabat macam-macam dan disesatkan sahabat. Ini pun dah banyak. Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka yang akan diubah menjadi makhluk lain. Ya, makhluk sama diubah betul, rupa dia sebagai rupa-rupa binatang, ataupun rupa saja orang tapi perangai dia bukan orang. Ya, ini semua kerosakan yang telah didedahkan oleh Rasulullah SAW. Daripada Ibnu Umar, mana Abdullah bin Umar, seorang daripada anak Sayyidina Umar yang sangat alim di kalangan sahabat. Abdullah bin Umar atau dipanggil Ibnu Umar. Bahawa Arab bila anak dia Abdullah maka dipanggil Ibnu Umar bin Abdullah. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud bin Abdullah bin Mas'ud. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, berhadap Rasulullah SAW kepada kami pada suatu hari. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengan dia, mana kamu telah mengerjakan, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah SWT. Semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara yang tersebut itu ialah pertama, tidak terzahir, tidak nampak perzinahan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Ya, di peringkat teruk. Di dekat kiamat memang dia berzinah tepi jalan ni tuan. Ya, tepi jalan macam lembu kebau tuan. Kebau dan malu. Sampai peringkat menghala kat Allah tu. Ya. Kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun yang cepat merebak, menular di kalangan mereka. Dan mereka akan ditimpa penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang dahulu. Covid ada dulu tadi kita tengok satu dunia dipukul sekali. Banyak. Kita tengok semua benda ni kaji ke hadis memang terang. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan dibala dengan kemarau, susah mencari rezeki, dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Pemimpin mereka dah jadi macam mana dia toki besar, macam-macam jadi ni pun juga semua. Dan ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta, kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Ya. Dan jikalau tiada ada binatang
yang hidup di permukaan bumi ini, tentu mereka tidak akan diberi hujan oleh Ta'ala sama sekali mana. Jadi hujan turun juga tu apa? Sebab ada binatang-binatang yang meragut rumput. Maka Ta'ala ihsan dia tu turunlah juga. Kalau pandangkan manusia punya keterukan mereka tadi menyebabkan tuan kering kemarau tu tuan. Allah. Dan keempat, dan tidak mereka mungkir akan janji Allah Ta'ala dan Rasulnya kecuali akan mengerasi kata mereka musuh mereka. Bila mereka tak mau ikut perintah Tuhan, akhir musuh kawan mereka. Musuh akan menipu mereka dan sebagainya. Maka musuh itu merampas sebagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Jadi orang Islam punya hak pun Nabi dia ambil satu-satu. Ini terang hadis Nabi. Dan kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah Ta'ala, kita menjalankan undang-undang Islam, syariat Islam, itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, terkandung dalam Quran, dan tidak mahu menjadikan sebagai pilihan, ya, dipilih benda lain, hukum tak ada kena-mena dengan Islam yang dibuat oleh Yahudi, maka di saat itu Allah Ta'ala akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Akhirnya apa? Sama-sama Islam bergaduh. Jadi sahih Imam Bukhari daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada satu masa ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam majlis dan sedang bercakap-cakap dengan yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi. Arabi ni mana orang darat, orang Badi. Ya, dia gagak apa? Kasar cik dia punya kelakuan kanan. Cakap mengenai kasar. Dan terus bertanya dia. Anda kata kasar tak ada nanti apa? Datang suruh segah. Dia tak minta izin apa kan? Tanya tu aja. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bila akan terjadi kiamat? Soalan dia berat dia. Segegar Nabi, mata sah. Bila berlaku kiamat? Ya. Maka Nabi SAW pun meneruskan percakapan dia. Sebagaimana sebagian yang hadir berkata baginda SAW mendengar apa yang ditanyakan. Tetapi pertanyaan itu tidak disukai. Jadi sahabat-sahabat pula. Suatu orang itu tak minat nak jawab tu. Sementara yang lain pula berkata bahkan baginda tidak mendengar. Dia kalau selalu dengar dia jawab tu. Jadi ada situ ada ikhtilaf sahabat. Seorang kata dengar, seorang kata tak dengar. Sehingga apabila Rasulullah SAW selesai daripada percakapan, baginda bersabda, gimana orang yang bertanya? Rasulullah kan tak dengar. Tu adab maknanya kalau tengah bercakap jangan ditanya. Ya, kalau bertanya pun minta izin. Di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat, ke mana dia? Lalu Arab Badui itu menyahut, ya, dia kata saya, ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Baginda kata, bila letakkan urusan bukan orang yang layak memimpin, maka ketika itu apa? Hari kiamat. Tunggulah dekat, tu maknanya dekat kiamat antara. Kemudian Arab Badui itu bertanya pula apa yang dimaksudkan mensisihkan amanah. Rasulullah SAW pun menjawab, apabila urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Ya, jadi ahli dia tuan, pertama sekali orang yang hati ingat dengan Tuhan, itu ahli memegang amanah, ya, dan dia tidak mengikut hawa nafsu dia. Dan tindakan dia betul dengan syariat, tidak langgar perintah Tuhan. Itu orang yang merupakan berkeahlian untuk memegang amanah. Maka tunggulah, kalau tak kena dia, tunggulah kedatangan hari kiamat. Dia keterangan pada hari ini banyak urusan yang diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang untuk sewajarnya, ya, mana untuk unsur nafsu telah mengawal mereka. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama akan terjadi.